Sebelum kita teruskan agenda kita pada pagi ini, sukalah saya untuk memperkenalkan terlebih dahululah kita punya penceramah kita yang tidak asing lagi pada kita semua, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdul Latif bin Mohamed. Assalamualaikum Pak Teh. Waalaikumsalam. Akan terlebih dahululah membaca sedikit biodata berkenaan dengan penceramah kita pada pagi ini. Okay, nama yang diberi adalah Abdul Latif bin Mohamed yang dilahirkan pada 30 Jun 1948. Sama tarikh lahir dengan saya lah pada bulan Jun. Saya 25. Beliau memperoleh pendidikan, memperoleh PhD dalam bidang taksonomi tumbuhan pada tahun 1975 hingga 78 di University Reading, England. Kelayakan profesional adalah sebagai profesor di Fakulti Sains dan Teknologi bermula pada tahun 1991 sehingga tahun 2014. Berkenaan dengan anugerah yang pernah dicapai oleh Profesor Emeritus Datuk Latif, beliau memperoleh Malaysian Torrey Award for Science and Technology pada tahun 1995, Langkawi Award winner 2004 dan Merdeka Award 2015. Daripada segi penerbitan pula, Profesor Emeritus Datuk Latif telah menerbitkan dan menjadi co-author untuk lebih kurang 86 buah buku. Dan untuk penerbitan lain adalah lebih kurang 700 kertas penerbitan yang diterbitkan di dalam jurnal di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, dalam proceeding, dalam monograf dan juga dalam report. Sepanjang beliau berkhidmat di UKM, beliau telah menyila lebih kurang 58 student prasiswaza, 46 student sarjana dan 38 student doktor falsafah. Kita tahu Profesor Emeritus Datuk Latif ni punya pengalaman yang luas dalam bidang ekologi dan taksonomi tumbuhan di semenanjung Malaysia, termasuklah di hutan Simpang Bangi lah. Okay, tanpa membuang masa, saya dengan sukacitanya mempersilakan penceramah kita Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdul Latif Mohamed untuk memberikan syarahan beliau. Persilakan Profesor Emeritus Datuk. Terima kasih Saudara Fitri. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya berada di dalam bilik bacaan saya. Cuaca di Sungai Ramal pagi ini sangat mendung dan pagi tadi hujan renyai-renyai sedikit. Pertama saya ingin terima kasih kepada Saudara Fitri telah menjemput saya untuk kita kata memulakan siri webinar khazanah yang ada di UKM, khususnya Hutan Simpang Bangi. Entah kenapa the background yang ada itu ialah background yang diberi oleh palm oil industry dulu. Saya tak tahu kenapa. Cadangan saya dalam perbincangan ini ialah memberi sedikit sebanyak pengenalan mengenai dengan Hutan Simpang Bangi, sedikit mengenai sejarahnya dan apa yang telah berlaku di kampus kita yang melibatkan Hutan Simpang Bangi. Seterusnya saya akan mengimbas kembali apa yang pensyarah dan pelajar telah menjalankan beberapa kajian di situ, dan saya akan pergi membincangkan apa yang saya anggap hutan tinggalan yang agak kaya dengan flora. Sebelum saya rumuskan, saya pergi kepada apa ancaman yang telah kami alami dan apakah cabaran yang saudara semua yang muda-muda akan hadapi nanti. Apabila saya memasuki UKM pada tahun 74, saya telah ke Bangi dan saya telah diberitahu bahawasanya di belakang kampus kita
terletak suatu hutan yang sangat cantik ketika itu. Dan saya tak masuk ketika itu. Dan saya hanya memasuki hutan Sipabangi pada tahun 79. Saya rasa bulan Februari. Iaitu saya sedar bahawa hutan Sipabangi ini ialah salah satu contoh hutan yang kita kelaskan kepada hutan Dipterocarpa tanah rendah. Sebab memang betul dia berada di tanah yang agak landai, hanya bukit kecil, bukit rupa yang mencapai lebih kurang 100 meter saja. Dan di dalam kepustakaan hutan ini disebut sebagai Reko Woods. Perkataan woods di sini digunakan oleh penjajah British untuk merujuk kepada hutan. Instead of calling forest, dia panggil woods, kayu kayan. Dan diberi nama Reko sempena saya rasa nama Reko, jalan Reko yang ada sekarang. Dan seperti mana yang kata tadi, Bukit Rupa mercu yang paling tinggi hanya lebih kurang 110 meter pada paras laut saja. Dan suatu ketika dulu melihat pada peta, dia agak bersambungan dengan hutan simpan Sungai Besi yang ada sekarang di atas bukit dekat dengan kem askar itu. Dan juga hutan simpan Bukit Tunggul, sekarang dinamakan Bukit Unggul di nak arah ke Dengkel itu. Dan juga hutan simpan Air Hitam, iaitu hutan simpan di bawah jagaan UPM itu. Jadi kalau kita boleh bayangkan bahawa kawasan ini, kawasan Kajang, Dengkel ini, Air Hitam, Puchong, sehingga ke Sungai Besi itu bagi saya ketika itu ialah suatu hutan yang agak luas juga lah. Dan saya dimaklumkan bahawa antara suku kaum yang telah berlama bermestautin di sini ialah suku Temuan. Kalau kita melihat kepada sejarah, ini hanya saya dapatkan daripada buku-buku yang lama, bahawasanya ialah zaman penjajahan dulu, pembalakan sentiasa dilakukan untuk mendapat hasil. Dan ketika itu banyak kawasan di sekitar kampus kita itu telah ditanam dengan getah. Sebenarnya kawasan Perang Besar Putrajaya, kawasan Sungai Ramal, semua ladang getah ketika itu. Dan ada juga perkampungan Melayu dan juga perkampungan Temuan ada di kawasan hutan kita. Dan saya difahamkan bahawa sebelum hutan ini telah diserahkan kepada UKM oleh Kerajaan Negeri Selangor, sekali lagi ia telah dibalakkan. Saya kira kali yang ketiga, mungkin keempat dibalak untuk mendapat hasilnya. Dan bangunan akademik telah dibenarkan di lembah sungai itu, dan pembangunan lain telah bermula di sekitar hutan Simpang Bangi, khususnya menjadi sekarang Bandar Baru Bangi, dan sehingga ke Kajang dan Bangi Lama. Dan saudara sedia maklum bahawasanya di sekeliling hutan Simpang Bangi itu telah dibangunkan dengan prasarana, dengan taman-taman perumahan, dan apa juga. Seperti mana yang kata tadi, dalam rekod, hutan ini telah dibalak sekurang-kurangnya 3 kali, mungkin lebih daripada itu. Iaitu semasa penjajahan orang Inggeris dulu. Juga telah dikatakan telah dibalak semasa Jepun berada di negara kita lebih kurang 4 tahun. Dan seperti mana yang kata tadi, telah dibalak sekali lagi sebelum tahun 70-an. Bagi saya, sekarang ini, hutan ini merupakan hutan Dipterocarpa tanah rendah yang sedang
menjana semula. Setelah diganggu, dibalak, hutan ini sedang menjanakan dirinya semula. Dan spesies tumbuhan yang ada di hutan ini merupakan spesies daratan saja. Sebab kita tidak ada sungai ataupun kolam. Jadi dia hanya terdiri pada pokok-pokok, shrub dan juga herba. Sedikit saja pemanjat atau liana, dan apatah lagi hutan ini agak kering, epifit dan parasit juga kurang. Jadi hutan Simpang Bangi ini telah diisytiharkan lebih pada 100 tahun dahulu, dan seperti mana saya kata telah dibalak, dan sekarang tinggal pada tahun 70-an tinggal 881 hektar saja yang dikatakan hutan contoh ketika itu. Dan hutan ini sedang menjana semula, dan apa yang telah berlaku ialah saya lihat dalam peta lebih kurang 19 hektar terdiri pada tinggalan kebun ataupun ladang getah, dan pembangunan kawasan akademik telah dilakukan di lembangan sungai yang kecil itu, seperti mana yang saudara-saudari sudah maklum, di kiri kanan sungai ataupun alur ilmu sekarang telah dibangunkan kawasan akademik dan perumahan pelajar. Hanya dalam tahun 80-an ia telah pergi kepada kita kata lingkungan kedua, dan telah dalam tahun 80-an 27 hektar telah dikeluarkan untuk pembangunan tapak Puspati yang ada sekarang ini di belakang sana, dan kemudian pusat genom telah ditubuhkan juga mengambil sedikit lagi hutan kita. Dan apa yang sedihnya ialah dalam tahun saya kira 82-83 begitu, seluas sekurang-kurangnya 200 hektar mungkin lebih telah dibalak, dibakar, dibersih dan ditanam dengan apa yang dikatakan germplasma kelapa sawit, iaitu olive. Ini merupakan satu detik hitam dalam sejarah UKM, kerana hutan kita yang kita banggakan sebagai makmal luar, tanpa disedari oleh sesiapa jua termasuk diri saya, suatu keluasan yang besar telah dibalak untuk mendapat hasil, dibakar. Saya ingat sebab masa saya berdiri di foyer Fakulti Sains Biologi sekarang, saya lihat kepul-kepulan asap di sebelah timur sana, dan saya telah bergegas ke sana melihat apa yang telah berlaku. Ini bagi saya adalah sejarah hitam dalam universiti kita. Kalau kita bermula daripada kehidupan yang agak ringkas, saya difahamkan bahawa Encik Ahmad Daman Huri dan mungkin pelajar-pelajarnya telah masuk ke hutan banyak kali, memerhati dan mengutip flora lumut jati. Dan di dalam catatan kita hanya sejumlah 37 spesies saja ada dalam senarai daripada 9 family, iaitu merupakan flora lumut jati Selangor lah. Dan saya jangka bilangan ini telah melebihi 37 hasil daripada mungkin kutipan Dr. Nur Hazrina dan pelajar-pelajarnya. Dan saya tidak ada rekod mengenai dengan lumut hati ataupun hepatike dan juga lumut tanduk enterosarote. Mungkin ada. Saya kadang bermimpi-mimpi agar Dr. Nur Hazrina dan pelajarnya boleh menghasilkan suatu senarai lengkap dan seterusnya menulis suatu makalah mengenai dengan flora, brioflora hutan Simpang Bangi ini suatu masa kelak. Kerana bilangan katakan 40
spesies dalam 9 family, saya rasa boleh dilaksanakan dengan senang. Saya rasa Dr. Nick mempunyai gambar yang lebih baik. Lichen juga sangat kurang kerana seperti mana yang kita sedar bahawa lichen ini sangat dominan di kawasan tinggi seperti di Bukit Fraser. Saya baru kembali minggu lepas dari Bukit Fraser, Cameron Highland, Gunung Tahan dan semua gunung. Yang paling kaya bagi saya ialah Gunung Kinabalu di Sabah. Lichen ni bagi saya agak penting juga kerana tisunya boleh menyerap pencemar udara dan dia dihimpun di dalam tisunya. Dan di kampus kita banyak juga lichen yang saya perhatikan di batang pokok-pokok seperti pokok palma di dalam kampus dan juga di dinding bangunan yang agak lembap. Oleh kerana hutan Simpang Bangi agak kering, saya rasa bilangannya sedikit. Yang saya tahu hanya Prof. Emeritus Datuk Laili saja yang pernah mengutip lichen di hutan Simpang Bangi. Maknanya tiada kajian yang mendalam. Nah, ini hanya menunjukkan contoh saja yang terdapat di batang-batang palma di sekitar kampus kita. Ini ialah Parmotrema. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa lichen ini merupakan sekutuan ataupun simbiosis antara alga yang menghijaukan tumbuhan ini, itu kita namakan Phycobion. Jikalau tidak nampak hijau pun, jikalau kita cerakinkan tisu dan kulturkan, kita akan dapat sel-sel alga. Dan bahagian kulat iaitu mycobion biasanya yang menjadi substrat kepada alga itu yang melekat kepada batang itu. Menyentuh kepada paku pakis, Dr. Hajar lebih maklum mengenai perkara ini. Dr. Aziz Bidin, mantan pensyarah di fakulti kita, seorang ahli paku pakis, bersama dengan Encik Razali Jaman telah memulakan pengutipan paku pakis yang ada di hutan Simpang Bangi. Kemudian dalam tahun 88 begitu, Dr. Aziz Bidin telah menubuhkan Taman Paku Pakis yang ada sekarang ini di Bucu Fakulti di bangunan Sains Biologi itu. Dan mengikut catatan yang kami ada, hanya 53 spesies saja yang telah direkodkan liar berada di dalam hutan Simpang Bangi yang tergolong di dalam 18 family. Senarai ini tidak termasuk yang ditanam di Taman Paku Pakis. Jadi jikalau kita masukkan yang liar di hutan Simpang Bangi dan bersama dengan yang ditanam diperkenalkan di Taman Paku Pakis, bilangannya melebihi 100. Jadi bilangan ini sangat sedikit saja. Di Semenanjung kita ada lebih kurang 648 spesies paku pakis. Jadi dia sangat sedikit, jadi 0.15% saja. Again, oleh kerana kawasan kita tanah rendah, paku pakis tanah rendah saja yang ada, sedikit epifit. Dan saya pasti Dr. Hajar Maidin dan pelajar-pelajarnya telah menambah bilangan takson ini juga. Dan seperti mana yang saya impikan tadi, jikalau Dr. Nick Azrina boleh kita kata menyenaraikan semua spesies, semua takson yang Bryoflora, saya pasti Dr. Hajar Maidin dan mungkin rakan-rakan lain boleh juga menyediakan suatu senarai paku pakis yang ada di hutan Simpang Bangi. Dan apa salahnya kalau kita ada flora paku pakis hutan Simpang Bangi suatu masa nanti untuk rujukan. Ini saja untuk memperkenalkan paku pakis dan semua di antara saudara-saudari telah mengenalinya. Yang kita ada, saya rasa hanya 1-2 spesies Selaginella, mungkin 1 Lycopodium saja, mungkin Lycopodium senua,
Jadi paku pakis jati lebih banyak. Seperti mana yang kata tadi, hutan kita tadi adalah agak kering, jadi epifit sangat kurang. Yang ada hanya spesies perintis di tepi jalan seperti yang kita tahu resam, dan khususnya resam Diconopterus cinearis sangat dominan di laju di bawah high voltage line yang merentasi hutan Sepabangi. Jadi kita melonjak kepada tumbuhan tinggi yang terdiri daripada Gymnosperma dan Angiosperma. Dan pada hemat saya, hutan Sepabangi hanya ada, saya rasa, 2 spesies saja nitem, iaitu pemanjat. Saya ingat Cuspidatum ada, satu lagi saya tak pasti. Jadi seperti mana yang saya kata tadi, tumbuhan tinggi Angiosperma terdiri daripada herba, terdiri daripada shrub dan juga pokok-pokok kecil dan pokok-pokok besar. Dan bermula tahun 70-an lagi, para pensyarah, khususnya pensyarah kontrak ketika itu, daripada Indonesia dan dari Amerika, mungkin ada juga British, telah mulai mengutip dengan bantuan pembantu makmal kita dan juga pelajar, sehingga mereka disambung kembali oleh pensyarah tempatan dalam tahun 70-an sehingga kini. Dan sekali lagi, oleh kerana habitatnya agak kering, jadi epifit tidak banyak, dan pokok besar agak jelas kurang, kerana seperti mana yang kita maklum, kebanyakan Dipterocarpa dan mungkin pokok lain telah ditebang, dibalak suatu masa dahulu. Ini salah satu nitem yang ada di hutan Sepabangi. Jadi kajian awal di dalam catatan kita telah dilakukan, saya kira dalam tahun 73 begitu, sehingga 74 tesis ini dihasilkan, iaitu oleh Misri Kusnan. Misri Kusnan telah diseliakan oleh Dr. Surya Maja, pensyarah kontrak dari Indonesia, dan akhir sekali Misri setelah selesai dalam tahun 74 telah memasuki UPM sehingga menjadi pensyarah di UPM. Beliau sudah bersara. So bagi saya ini antara pelajar perintis yang mengkaji hutan Sepabangi. Apa yang dia kaji di situ ialah ekologi semata-mata, kerana Dr. Surya Maja ialah seorang ahli ekologi. Dan pada tahun 78, sebelum kita berpindah ke Bangi lagi, ketika itu kita masih di Jalan Pantai Baru, 2 pensyarah, iaitu Profesor Emeritus Muhammad Nordin Hassan dan juga Encik Syafi'i Ahmad, pensyarah botani, Prof. Nordin pensyarah zoologi ketika itu, di Jabatan Biologi Jalan Pantai Baru, sudah menyediakan suatu, kita kata, laporan mengenai dengan hutan kita ini. Dan of course tidak diterbitkan, hanya tinggal sebagai laporan semata-mata, iaitu dicadangkan sebagai kawasan penyelidikan ekologi. Ketika itu telah diberi kepada UKM, tetapi ahli biologi belum berpindah. Ketika itu mereka masih berada di Jalan Pantai Baru. Kita hanya berpindah pada tahun 82. Apa yang berlaku ialah dalam akhir-akhir ini juara kita ialah Dr. Fitri sendiri. Beliau telah menjuarai, menulis beberapa makalah mengenai dengan Palma, diterbitkan 2021, family Moraceae, Autocarpus dan Ficus, diterbitkan 2017, Burseraceae, iaitu family kesayangan Dr. Fitri, diterbitkan 2019 lagi.
Yang besar-besar kayu balak diterbitkan pada tahun 2015 dan banyak lagi family lain yang telah ditulis oleh Dr. Mat Fitri sendiri. Dan bagi pelajar yang ingin mengenali lebih mendalam, saya kira boleh menghubungi Dr. Mat Fitri sendirilah untuk mendapat makalah-makalah ini. Saya telah senaraikan semua spesies palma yang ada di dalam kampus yang telah ditanam dan juga di pinggir-pinggir hutan. Jadi gabungan antara yang telah ditanam untuk menghiaskan kampus kita dengan kita kata palma eksotik, termasuk Thycococcus paradoxus yang telah dibawa dari oleh Encik Ismail Saidin, dan Encik Ismail Saidin telah bawa ke Malaysia dari Bogor, dan asal spesies ini dari Papua New Guinea. Ditanam di kawasan Quadrangle dekat Jabatan Geografi dengan Chancellery sekarang ini. Jadi kita ada 26 spesies palma yang telah ditanam sebagai pokok hiasan di antara bangunan-bangunan fakulti, dan mungkin dah lebih daripada ini, saya tak pasti. Awal-awal lagi pelajar kami iaitu Encik Ramli Kamis, ini arwah sudah pelajar kita pada tahun 81, telah menyediakan suatu senarai palma dan diselia oleh arwah juga Cik Syafiee Ahmad. Kemudian Fatimah Zahra tadi, Dr. Mat Fitri telah kita kata mengemas-kinikan, dan oleh kerana hutan ini telah diganggu, dibalak, maka bertam telah wujud dengan agak dominan juga. Ada juga nibung, palas. Saya fahamkan ada orang kampung ataupun orang sekitaran telah memasuki hutan kita mengambil daun palas untuk buat ketupat, dan ada juga sedikit rotan. Ini palas Spinosa, Nicola Spinosa yang ada dalam hutan kita. Nibung ada, salak ada, bertam ada. Ini gambar bertam yang telah disematkan oleh Dr. Mat Fitri sendiri. Kalau saudara memasuki hutan Simpang Bangi, khususnya di pinggir-pinggir, saudara akan berjumpa dengan banyak dirian bertam seperti ini. Ya, kajian lain, pelajar seliaan saya, masa itu kami masih berada di Jalan Pantai Baru, iaitu Hashim Muhammad, seorang mantan guru sekolah, sudah bersara, sudah memulai melihat pokok-pokok yang ada di hutan Simpang Bangi. Ramli Kamis, seperti yang saya kata tadi, melihat palma, dan pelajar seliaan saya juga, Datuk Dr. Jamili Nais, sekarang iaitu orang besar di Sabah, juga telah melihat kekayaan flora di hutan Simpang Bangi tahun 88, dan pelajar seliaan saya satu tiga menyambung kajian mengenai dengan biogeosim dan komposisi flora. Apa yang berlaku ialah walaupun kita lihat hutan ini sangat kemas, tetapi Dr. Ahmad Fitri sedar bahawasanya bukan sahaja hutan ini telah diganggu dan dibalak, tetapi secara alamiah banyak juga pokok telah mati di kawasan hutan ini akibat mungkin serangan anak-anak ataupun serangga lain, dan juga didapati telah mengalami panah petir dan mati, dan telah membentuk suatu ruang di dalam hutan. Dan apabila ruang itu terbentuk, maka penjanaan semula dan penyesaran secara semula jadi berlaku. Ini perkara ataupun fenomenon alam. Dan Dr. Mat Fitri telah menghasilkan 3 kita kata makalah
membincangkan fenomena ini, diterbitkan dalam Malaysian Forester 2017 dan 2022 dan satu makalah dalam Malay Nature Journal pada 2021. Pada mereka yang berminat kepada kita kata penjanaan semula dan penyesaran secara alamiah dalam hutan Simpang Bangi, silalah merujuk kepada tulisan Dr. Mak Fitri ini. Ini gambar yang diselit oleh pengarang itu sendiri menunjukkan ruang ataupun luang yang terbentuk di dalam hutan Simpang Bangi, khususnya di hutan pendidikan alam akibat panah peti. Dan saya rasa pokok di belakang beliau itu menunjukkan contoh akibat panah peti. Ini perkara yang kita kata alamiah di dalam hutan. Jadi contoh yang menunjukkan pembentukan luang di dalam hutan dan penyasaran telah berlaku. Yang menyentuh pada kayu balak ataupun ahli famili Dipterocarpa, masih terdapat Shorea acuminata, Bracteolata, Leprosula dan beberapa kruing. Dan kajian yang pertama telah dilakukan dalam tahun 70-an oleh arwah Cik Syafi'i dan Dr. Mak Fitri telah mengemaskan saya kira hampir 10 tahun dahulu, dan beliau juga telah mengkaji pertumbuhan anak biji, kadar kematian, dan telah menganggarkan biogising dan juga melihat pada penjanaan semula spesies Dipterocarpa yang masih ada. Ini sebagai contoh Shorea leprosula yang telah dikutip daun dan buahnya oleh Dr. Mak Fitri sendiri. Ini suatu dirian yang masih ada. Saya difahamkan bahawa dekat di antara pusat genom dan juga puspati terdapat satu kawasan di mana spesies ini telah ditanam secara besar-besaran suatu ketika dahulu. Sebab itu dirian di situ sangat cantik. Ini kruing yang saya sebut tadi, Shorea acuminata, yang agak banyak lagi ada di hutan simpang kita. Ini satu contoh lagi. Mengikut Fitri, ini merupakan suatu rekod baru bagi spesies ini untuk hutan kita. Pada sebelum ini tidak pernah direkodkan dan beliau telah menemui dirian ini. Ini resak yang ada di hutan simpang kita, iaitu resak mengge. Ada dua spesies periuk kera di pinggir hutan dekat dengan rumah haiwan, dekat dengan belakang Spintar itu, iaitu Nepenthes mirabilis dan Nepenthes gracilis. Dan apa yang telah berlaku ialah kedua-dua spesies ini telah berkacuk secara alamiah dan telah menghasilkan suatu hibrid di antara kedua-dua induk ini, dan pada satu ketika telah dinamakan sebagai Nepenthes Sharifah Hafsahiyeh oleh Profesor Jumaat, iaitu beliau menyangka ini merupakan spesies baru yang telah terdapat. Akhirnya kami telah kita kata anggap ini hanya hibrid di antara dua spesies yang ada itu. Jadi sebab itu nama Nepenthes Sharifah Hafsahiyeh itu ada tanda X di tengah, itu menunjukkan ini hibrid alamiah. Dinamakan sempena mantan VC kita dahulu, Tan Sri Sharifah Hafsah. Anggrek sangat kurang sekali kerana ini merupakan hutan kita ini merupakan hutan tanah rendah dan juga agak kering, dan jenis daratan pun tidak ada. Jadi hanya yang telah direkodkan ialah 5 spesies saja dan mungkin lebih daripada 5 yang ada. Dan bagi famili Halia pula telah direkodkan 7 spesies saja, spesies biasa, dan saya jangka mungkin lebih daripada 7 jikalau kajian yang mendalam telah dilakukan.
kita ingin ketahui kekayaan flora hutan yang sedang menjanakan semula ini. Jadi dalam tahun 80-an dan 90-an, saya telah memulakan kajian melihat kekayaan di dalam plot 1 hektar. Kami telah mewujudkan sekurang-kurangnya 4 plot 1 hektar di dalam hutan Sipambangi, dan kita melihat apa yang sangat berbagai-bagai, dan kita lihat bahawa family Euphorbiaceae sangat berbagai-bagai dan juga Bassariaceae, dan Antidesma cuspidatum sangat kerap dijumpai. Dan kita lihat bahawasanya di dalam 1 hektar kita telah membuat suatu senarai, kita dapati 172 spesies wujud yang mewakili 113 genus dan juga 42 family. Dan bagi saya, ini merupakan seolah-olah setara dengan hutan yang tidak diganggu. Maksudnya, walaupun hutan kita telah diganggu lebih dari 3 kali, melihat kita kata bandingan 1 hektar di hutan kita dengan 1 hektar di hutan yang tidak diganggu, kita lihat komposisi spesies, bilangan spesies, genus dan family adalah lebih kurang saja. Jadi kita boleh katakan bahawa hutan kita ini agak menuju kesetaraan dengan hutan yang tidak, hutan tanah rendah, Dipterocarpa tanah rendah yang tidak diganggu di luar sana. Jadi saya boleh katakan bahawa hutan kita ini hampir matang, hampir menuju kita kata klimaks di dalam sistem ekologi. Dan seperti mana yang saya jangka, banyak spesies kita kata hiasan dan juga yang mempunyai nilai ethnobotany yang ada di dalam hutan kita ini. Ya, ini Antidesma cuspidatum yang agak kerap dijumpai di dalam hutan kita. Saya nak tunjuk, saya tak pasti, is this Scaphium macropodum atau tidak. Kalau saya nak tunjuk ini, kembang semakuk ini berada pokok yang tinggi dekat Taman Paku Pakis itu. Kalau saudara berdiri dekat tempat letak kereta di bangunan sains biologi, lihat ke arah Taman Paku Pakis, pokok yang paling tinggi sekali itu ialah Scaphium macropodum atau kembang semangkuk. Tapi saya cuba ambil gambar ini daripada dom Nikon. Saya tak pasti ini macropodum atau tidak, kembang semangkuk. Terdapat beberapa penemuan penting yang dibuat oleh Dr. Ahmad Fitri sendiri, iaitu Lotriophora geniculata, ada gambarnya. Itu merupakan bagi saya sangat kagum. Iaitu spesies ini ada di hutan kita, agak langka di luar sana. Dalam tahun 90-an, mantan pegawai sains kita, Haji Ahmad Zainuddin Ibrahim, telah menemui 2 dirian Tenstromia magnifica TAC di belakang dekat bangunan sains nuklear sekarang ini. Dan kami agak kagum kerana spesies ini hanya wujud di Borneo, khususnya di Sarawak. Tetapi kenapa ia berada di hutan Sipambangi? Bagi saya ini merupakan suatu contoh vicariance, iaitu satu contoh taburan yang ada di Semenanjung dan juga di Sarawak. Saya masih bertanya-tanya kenapa dia berada di hutan Sipambangi. Adakah dia ditanam oleh orang, tapi dah pokok besar selama hampir 70-60 tahun. So mungkin ia berada secara alamiah. So ini merupakan rekod baru bagi bukan saja hutan kita, bagi Selangor dan juga bagi Semenanjung. Dan saya telah terbitkan dalam satu makalah. Ini dia Lotriophora geniculata, gambar ehsan daripada Dr. Ahmad Fitri. Ini gambar huduh Tenstromia magnifica, iaitu TAC. Seperti yang saya kata tadi, merupakan catatan baru bagi Semenanjung dan juga bagi Selangor dan juga bagi hutan kita. Ini gambar ehsan daripada Ahmad Fitri, lebih segar nampaknya. Jadi menyentuh pada flora, dah
kita dah hampir. Jadi kita telah menyaraikan tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan Sipabangi. Kita go by family, kita go by genus. Jugalah agak kaya jugalah, iaitu Arenaceae, kita ada 7 genus dan lebih daripada 17 spesies. Durian yang kita sedar ada Loianus, Griffithii dan juga Graviolan. Mungkin Zebetinus ada ditanam oleh orang, tapi yang liar ialah yang 3 ini, Loianus, Griffithii dan Graviola. Betanggul ada mungkin lebih pada 10. Diospyros, pisang kaki, mungkin lebih pada 8. Rambai, 9. Mahang, 10. Balik angin, ada 5. Atucarpus, nangka cempedak, mungkin lebih dari 11. Ara, mungkin lebih dari 16. Kelat, mungkin lebih dari 19. Maknanya, kalau kita lihat di sini ada potensi untuk pelajar-pelajar mengkaji secara mendalam ke atas genus-genus ini. Nah, ini Macaranga conifera, ini ihsan daripada saya rasa Dr. Fitri juga. Selain pada Macaranga ya, Gigantea yang ada di pinggir-pinggir hutan, Macaranga kita kata Beckeriana atau Triloba, sebenarnya nama yang Triloba itu adalah Beckeriana. Ini antara yang agak mungkin kerap dijumpai di hutan Sipabangi. Ya, setakat ini kami telah mencatatkan 514 spesies daripada 294 genus dan 99 family. Kalau kita lihat bilangan family itu hampir 70% yang ada di Semenanjung Malaysia. Dan kalau kita lihat pada spesies itu tak banyak. Tetapi saya rasa lebih pada ini. Walau bagaimanapun kita sedang mengemaskan bilangan ini. Dan kutipannya telah bermula tahun 70-an. Kita telah senaraikan. Dan hasrat saya dengan Dr. Ahmad Fitri ialah menyediakan apa yang saya panggil plants of hutan Sipabangi. Jadi akhir sekali kami berangan-angan untuk menyediakan suatu flora hutan Sipabangi untuk kita kata rujukan pelajar-pelajar. Saya pasti kita ada lebih daripada 514 tadi dan mungkin bilangan family dah stabil. Mungkin 1-2 hasil daripada pecahan family macam Euphorbiaceae dipecahkan kepada Euphorbiaceae dan Phalaenopsis dan Malvaceae sekarang menjadi besar. Tengoklah apa yang berlaku. Dan seperti mana saya kata tadi, lebih daripada 100 spesies telah dikatakan mempunyai potensi sebagai tumbuhan hiasan dan mungkin ubatan tradisi. So, kembali kepada nilai ekonomi, suatu analisis telah dijalankan untuk melihat betapa kayanya hutan kita ini walaupun telah dibalak beberapa kali. Jadi, suatu kita kata analisis telah dibuat, kita rasa per hektar mungkin nilai ekonominya lebih kurang 17,000 per hektar. Jadi kalau kita ambil semua keluasan hutan Sipabangi, dia nilainya mungkin mencapai 1.4 juta. Jadi ini merupakan bagi saya underestimate mata-mata sebab yang sebenarnya kita tak tahu. Jadi bagi kita ini merupakan suatu aset kepada universiti. Seperti mana yang saya kata tadi, saya telah tahun 81 lagi telah menerbitkan satu makalah mengenai dengan tumbuhan yang agak penting ini daripada segi ethnobotany, merujuk kepada kedinamikan ekologi. Seperti mana yang saya katakan tadi, satu plot telah diwujudkan oleh Puan Jenny, iaitu satu plot mengandungi 1,018 dirian pokok. Kami hanya ambil yang 5 siap ke atas dan kebanyakan pokoknya terdiri pada yang kecil-kecil, iaitu antara 5 hingga 15 cm saja, iaitu 66% itu. Yang banyak diprodukap ketika itu ialah Shorea acuminata dan
Biogeosimnya agak tinggi juga, 362 tan per hektar, iaitu again setara dengan hutan yang ada di luar sana. Dan bila kita lihat kepada Shannon-Weiner Index, agak tinggi juga, maknanya sangat pelbagai. Ini sejarah. Masa Jepun menguasai negara kita dalam tahun 41-45, dia telah balak dan tebang hutan kita ini tanam dengan Palakium Gutta, Gutta Preca. Untuk apa? Untuk kolonnya getahnya boleh digunakan untuk menampal gigi, untuk buat kabel dalam laut, untuk buat bola golf dan banyak lagi kegunaan Gutta Preca ini. Sebab itu Jepun telah menanam banyak, dan jikalau saudara masuk ke hutan si pembangi kita, diri yang Palakium Gutta ini sangat, kita kata, jelas akan kelihatan. Masa telah berlalu cepat. Ini contoh ihsan daripada Dr. Ahmad Fitri sendiri menunjukkan area yang ada di hutan Simpang Bangi. Saya mungkin suatu hari nanti seorang pelajar akan melihat kepelbagaian fikus di hutan Simpang Bangi ini, lebih daripada 17-19 spesies. Ini salah satu lagi yang ada ahli Morese yang ada di hutan Simpang Bangi. Ihsan daripada Dr. Fitri, Ampah Tebu, Jeronera. Kita nak berakhir sudah. Saya lihat bahawasanya apa yang berlaku di hutan Simpang Bangi ini merupakan suatu ancaman bagi saya telah berlalu. Iaitu apa yang telah berlaku, 200 hektar telah ditebang, dibakar dan ditanam kelapa sawit telah berlalu. Yang kita beri kepada Puspati telah berlalu. Yang kita beri kepada pusat genom telah berlalu. Kepada bangunan-bangunan lain telah berlalu. Yang terakhir ialah yang berlaku di, kita rasa, tapak bangunan Fakulti Sains dan Teknologi FTSM tu. Dan apa yang berlaku ialah pada tahun 95-96, kawasan itu telah dibenarkan pembalakan. Dan apa mereka buat ialah mereka telah balak kawasan itu untuk membuat bangunan Fakulti FTSM itu bersama dengan satu kamsis, dan penjahat-penjahat yang membalak telah membalak di luar kawasan itu sehingga ke Bukit Rupa. Itu ancaman yang terakhir bagi saya. Dan cabaran ialah, nanti saya kata tadi, saya dan Dr. Ahmad Fitri akan berusaha untuk mengeluarkan plans of Bangi Forest Reserve, a full checklist. Dan saya jangka Dr. Nik Azrina akan melakukan serupa bagi Lumut, dan Dr. Hajar Maidi Kata Pakis, dan kami akan sediakan Rumah Tinggi, mungkin dengan ilustrasi. Dan misi akhir kami ialah mengeluarkan flora of hutan Simpang Bangi. Jadi semua takson yang kita kenali ada di hutan Simpang Bangi akan direkodkan untuk pelajar. Ini Babenese yang ada di hutan. Daripada segi pengurusan pula, pelan pengurusan sudah sedia ada, dan pelan ini ada di bahagian unit pembangunan. Dan kita ahli sains telah membuat beberapa seminar mengenai dengan biologi dan hutan, ekologi hutan Bangi. Yang pertama, buku prosiding telah dikeluarkan pada tahun 90 lagi, hampir 32 tahun sudah prosidingnya sudah dikeluarkan, dan banyak rencana telah dikeluarkan. Seminar yang kedua telah dilakukan sempena 15 tahun mantan Fakulti Sains Hayat kita, tapi saya kira prosidingnya tidak diterbitkan. Dan 97, satu lagi kita kata ekspedisi telah dilakukan, dan di hutan pendidikan alam, saya kira Dr. Hajar telah mengeluarkan
prosiding ini. Nah, ini hanya suatu anggota violasi Rinoria yang ada di Hutan Sipabangi. Seperti mana yang sebut tadi, ancaman telah berlalu. Ini cerita lama, saya kira. Tetapi bagi saya, ancaman ini harus diketahui oleh semua yang sayang kepada Hutan Sipabangi. Walaupun kita tidak ada kuasa untuk melarang ataupun menghambat perkara ini, tetapi saya rasa ancaman telah berlalu. Saya rasa tidak ada lagi kawasan-kawasan yang akan dibuka ataupun diganggu untuk pembangunan di Hutan Sipabangi. Yang timbulnya bagi saya ialah cabaran apa yang kita boleh lakukan dan ataupun laksanakan. Saya mengandai di sini bahawasanya rekod lama yang telah dibuat oleh penjajah mungkin ada di Singapura, di Herbarium Singapura, iaitu kutipan yang dibuat di dalam rekod Woods, dan mungkin juga ada di Kepung. Hanya yang kita ada bermula tahun 70-an saja. Jadi saya menganggap hutan kita ini sudah menjadi suatu pepulau kerana dikelilingin oleh pembangunan highway di sebelah kanan, kereta api sebelah kiri, dan juga pembangunan infrastruktur dan lain-lain semua itu, dan ia menjadi satu pulau. Jadi suatu pepulau ini walaupun kecil, banyak proses dan fenomena akan berlaku oleh kerana pemencilan ini. Dan saya masih anggap dan telah beranggap semenjak kami berpindah ke Bangi dulu pada tahun 82 bahawa Hutan Sipabangi ini harus dianggap sebagai suatu makmal hidup bagi pelajar biologi, bagi pelajar botani, zoologi, dan juga bagi pensyarah juga. Dari saya melihat terpulangkan kepada terutama Fitri sendiri dan rakan-rakan untuk menangani perkara ini supaya legasi yang kita telah tinggalkan ini menjadi suatu yang hidup dan lebih bermakna di masa akan datang. Sebab saya melihat bahawa saya tak tahu sama ada di dalam dunia ini ada universiti yang macam kita. Kalau kita lihat di negara kita sendiri, UM, tidak ada hutan yang berada di belakang kampusnya. UPM ada hutan simpan air hitam, tapi agak jauh sedikit, dekat Puchong sana. Dan universiti lain saya tidak tahu. Mungkin Universiti Pertahanan di Sungai Besi ada hutan sedikit, tapi yang jelasnya kita UKM dari dulu lagi mempunyai satu universiti yang mempunyai hutan di sebelah kawasan akademiknya. Walaupun kecil, sekarang sudah hampir 81 hektar tertinggal. Tetapi masih saya rasa menampung kajian-kajian bagi pelajar semua. Jadi terima kasih saya kepada Dr. Ahmad Fitri yang telah mengambil inisiatif perkenalkan the plants of Bangi Forest Reserve dan memperkenalkan kepada pelajar khazanah aset yang kita ada di belakang rumah kita sendiri. Dan jika kita tidak mengambil kesempatan, jangan harap orang lain akan datang buat kajian di tempat kita. Jangan harap orang akan kita kata memelihara, melindungi hutan kita jikalau kita tidak menangani sendiri. I think this is my last slide. Thanks to everybody. Kalau ada apa-apa soalan, saya boleh cuba menjawab. Kalau tidak, terutama Fitri sendiri boleh menjawab. So, saya sudahi dengan terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pembentangan yang sangat menarik, yang panjang lebar berkaitan dengan Hutan Sipabangi dari segi sejarah dan juga berkaitan flora-flora yang ada. Baik, kita teruskan agenda kita dengan sesi soal jawab kepada para pendengar yang ingin bertanya soalan berkaitan dengan Hutan Sipabangi. Boleh bertanya kepada
kepada Profesor Emeritus Datuk. Pun boleh tulis soalan di ruangan chat ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Terlebih dahulu nak ucap terima kasih lah kepada Datuk Latif yang kami mesra panggil sebagai poteh. Segi ucapan terima kasih daripada pihak Taman Bertamian Bangi sebab poteh sudilah berkongsikan sejarah berkenaan tentang hutan simpan Bangi. Jadi soalan saya di sini adalah ada pihak yang mencadangkan supaya selain daripada kita menjaga kepelbagaian flora di hutan simpan Bangi, kita juga boleh menjadikan dia sebagai satu pusat eco-edu-tourism, itu pelancongan, dan ada juga yang mencadangkan sebagai pusat rekreasi. Jadi saya nak minta pandangan Datuk lah berkenaan tentang cadangan tersebut terhadap kesihatan hutan simpan kita. Terima kasih Datuk. Ya, terima kasih. Kenapa awal-awal lagi kita berhasrat untuk membuka hutan kita ini kepada pelajar-pelajar sekolah. Saya ingat lagi pada tahun 80-an dan 90-an, kita seolah-olah untuk membuat apa yang kita panggil macam summer camp gitu. Iaitu kita bawa pelajar-pelajar sekolah di sekitar Kajang, Bangi, kita kata berkemah di kawasan bangunan sains biologi kita, dan setiap hari kita bawa mereka masuk ke dalam hutan untuk mengenali bukan sahaja flora dan juga fauna. Kemudian dalam tahun 80-an juga kita berimpi-impi juga membawa, kita rasa, belia di sekitar Bangi dan Kajang untuk mengenali khazanah ataupun sumber hutan kita tadi. Tapi kita tidak memikirkan secara membesar luas sebagai pelancongan ataupun edu-tourism ataupun ekoturism sebab kita ketika itu tidak mempunyai suatu perancangan seperti mana yang kita lihat di hutan-hutan yang lebih besar, yang hutan-hutan yang lebih kaya ataupun hutan-hutan yang lebih mencabar. Sebab ketika itu hutan simpan Bangi ini dilihat tidak sangat mencabar seperti mana yang kita banding dengan tempat lain. Tetapi menyentuh soalan ini, jikalau kita bermula kecil-kecilan, kita bermula dengan pelajar sekolah, kita bermula dengan belia, kita bermula dengan masyarakat di sekitar Kajang dan Bandar Baru Bangi, mungkin kita boleh, kita kata, besarkan kepada yang disebutkan tadi. Saya melihat perkara ini sebagaimana yang cuba dilakukan di hutan simpan air hitam kepunyaan UPM juga. Dia tidak berjaya lagi. Hanya setakat ini hutan itu didedahkan kepada pelajar-pelajar Fakulti Perhutanan saja. Terpulang pada kita untuk, kita kata, membuat program kepada pelajar sekolah luar daripada Kajang dan Bangi, kepada Putrajaya kepada Semenyih ke. Tetapi menyentuh kepada edu-tourism tadi, kita mula dengan pelajar sekolah dululah. Sebab universiti lain ada perancangan masing-masing. So kita mula dengan pelajar sekolah. Tapi macam kata nak melibatkan ekoturism, kita kena ada, kita kata, perancangan yang rapi, kita kena ada modul, kita kena ada juara-juara lah juga. Tapi rumusannya kita bermula dengan edutourism ini kepada pelajar-pelajar sekolah. Saya rasa kita dah ada modul, kita buat style summer camp, kita bawa kumpulan demi kumpulan, membuat in situ pemerhatian, mengenali daun, mengenali serangga, mengenali buah, mengenali batang, mengenali beberapa pokok. I think that's good enough. Tapi yang pentingnya kita kena lestarikan program itu, kerana saya kira di sekitar Kajang, Bangi, Semenyih, Putrajaya kita ada mungkin lebih daripada 20 sekolah. So, kita boleh mula itu dengan modul edu tourism kepada peringkat sekolah. Bagi saya lebih penting kerana kanak-kanak sekolah ini merupakan waris kita akan datang. So, saya harap saya boleh menjawab soalan itu. Terima kasih.
Terima kasih Profesor Datuk di atas penjelasan sebentar tadi. Saya telah membuka ruangan chat dan melihat ada beberapa soalan daripada para peserta. Okey, soalan yang pertama daripada Dr. Evelina Ulius daripada Frame. Soalan dia berbunyi, selain mendokumentasi flora di hutan simpan bangi, apa lagi skop kajian-kajian yang boleh dibuat di hutan tersebut? Silakan Profesor Datuk. Ya, terima kasih Evelina. Saya hanya menyentuh flora dan tumbuhan hutan. Sebenarnya kajian oleh ahli ekologi telah merangkumi serangga, burung oleh Dr. Farah Sawawati, mamalia kecil. Saya tak pasti invertebrate yang lain. Walau bagaimanapun kita tidak ada haiwan besar, kita ada haiwan kecil sederhana saja. Kita ada babi hutan banyak, kita ada kera banyak, yang haiwan besar tak ada. Pada suatu ketika dahulu dikatakan honey bear ada, tapi dah lama tidak kelihatan. Saya kira gini Adelina, oleh kerana hutan ini adalah sangat dekat dengan kita kata bangunan akademik, dekat dengan segala-galanya, jadi senang untuk datang buat kajian dan kita rasa rintis-rintis di dalamnya sangat ringkas, sangat senang dilalui. Dan kita ada Dr. Ahmad Fitri, kita ada Cik Ruzi yang mengenali hutan lebih mendalam, dan saya lebih melihat kepada kajian ekologi suatu hutan tanah rendah yang sedang menjana. Dan ini memerlukan kita kata kajian yang jangka masa panjang sebab penjanaan semula ini merupakan proses yang sangat perlahan. Dan seperti mana saya kata tadi, saya ada 4 plot 1 hektar yang dimulakan oleh pelajar saya, tapi oleh kerana mereka tidak menyambung dan saya tak larat nak buat, saya tak pasti sekarang sama ada plot-plot itu masih kekal ataupun telah termusnah oleh kita kata fenomena alam. So Evelina boleh bincang secara sahaja dengan Dr. Ahmad Fitri kerana dia lebih selesa menangani perkara ini. And ialah saya always believe there's a lot more to be done anywhere, or sama ada di hutan simpan bangi atau hutan simpan air hitam ataupun hutan simpan Kota Damansara yang dekat dengan kita. But the kajian itu mesti berterusan secara lestari untuk memahami apa yang berlaku di dalam hutan yang sedang menjana semula ini. But having said that, Fitri akan kata walaupun sedang menjanakan semula, oleh kerana panahan peti berlaku agak kerap juga, I must say, the articles on lightning strike ini sangat tak banyak di dalam jurnal kita. I think Dr. Ahmad Fitri telah melihat ada 1-2 artikel oleh T.C. Whitmore dulu dan ada 1 kes di Singapura, tapi di dalam hutan kita jarang orang kita kata melihat kita kata akibat ataupun kesan daripada natural fenomena seperti panahan petik ini yang telah mematikan pokok dan mewujudkan luang dan succession, penyesaran tumbuhan berlaku, the pioneer scheme, and membesar dan competition berlaku. I think it is a lab so close to our campus yang boleh dijalankan kajian secara terperinci dan cara jangka masa yang panjang untuk memahami. So you can discuss with Dr. Ahmad Fitri, and I think for the birds, Dr. Farah Sawawati has studied. Serangga saya tak pasti dulu, ialah ada juara-juara macam Profesor Muhammad Saleh dulu, tapi yang sekarang saya tidak pasti. Mungkin you boleh tanya dengan Dr. Salmah Yaakob
dan juga or even Alex may know better. Ada soalan ni daripada Puan Prim juga, daripada Puan Siti Munirah. Assalamualaikum Siti. Assalamualaikum Prof. Apa polisi UKM untuk masa hadapan hutan simpan Bangi? Adakah hutan simpan Bangi akan kekal sebagai hutan atau ada kebarangkaian lagi untuk dipindah milik, dijual atau dibangunkan? Yalah, apabila saya berada di UKM dulu, kami telah cuba sedaya upaya untuk mempertahankan dan membangkang apa jua usaha-usaha pihak atasan mengkhianati hutan itu. Tapi apa daya pada kita, seperti mana yang saya cakap, saya beritahu hari itu, mula-mula Puspati minta 40 hektar, kita kata ambil lah. After all, you nak buat suatu pusat kajian, nak bekerjasama dengan UKM, ambil lah. Apabila 20 hektar lagi ambil oleh pusat genom, again research undertaking, kita benarkan. Tetapi macam saya kata tadi lah, dalam tahun 83, 84 gitulah, apabila pucuk pimpinan UKM telah memajak 200 hektar besar kawasan itu untuk tanam germplasm kelapa sawit oleh Forum itu kami tak boleh reda lah. Sebab Forum ini suatu institusi yang besar, boleh minta tanah di Pahang, di Terengganu, di Perak, di mana-mana juga untuk tanam germplasm. Apa mereka minta di hutan simpan Bangi? Of course dekat dengan Forum ketika itu. Tapi pucuk pimpinan kami, saya tak tahu siapa di belakang tabir pengkhianat itu telah membenarkan hutan yang sebesar itu untuk ditanam dengan kelapa sawit germplasm, yang saya tak tahu apakah manfaatnya sehingga sekarang kepada UKM. Dan apa yang berlaku, yang terakhir sekali apa yang berlaku, macam saya kata tadilah, saya berada di ketika itu di Lestari. Suatu hari lori balak telah keluar melalui jalan kat engineering sana itu membawa kayu balak. Dan ada orang duduk di bawah payung kuning membuat catatan berapa balak keluar. Saya berlari-lari ke situ dengan Cik Ahmad Zainuddin, bertanya khabar apa sedang berlaku. Pembalakan sedang berlaku di depan mata saya. Tapi nobody knows. Ketika itu kami di Lestari, kami mengajar conservation biology. Kami tak tahu apa yang berlaku. Pucuk pimpinan telah sekali lagi mengkhianati hutan kami, dan kalau dia mengkhianati, mengganggu tapak kepada FTSM itu dan juga tapak pada Kamsis H ke G ketika itu yang ada di situ, tak apa. Tapi penjahat ini sudah melangkaui kawasan itu, membalak di luar kawasan itu dulu sehingga mengkhianati Bukit Rupa, ambil kayu-kayu balak. Dan saya sedar, saya pergi dengan Cik Ahmad Zainuddin melihat getah damar Dr. Cup ini masih meleleh lagi pada hari Sabtu, dan kami telah ambil GPS, merakam ke semua itu dan membawa laporan kepada orang atas. Tapi orang atas, ialah sebagaimana orang atas, orang besar-besar, dia tidak melihat perkara ini penting bagi pelajar, bagi pensyarah. Dia melihat daripada perspektif yang berbeza. Jadi, to answer your question, saya tidak ada lagi di UKM sekarang, dan saya rasa saya tidak dapat buat apa-apa lagi selain pada melaung dari luar. Kalau ada berlaku lagi perkara macam ni, ialah saya boleh lagi melangkah naik, kita kata kepada tingkat 6 itu. Tapi itu pulang kepada Tamak Fitri dengan mereka yang ada sekarang ini menangani perkara ini, sebab seperti mana saya kata tadi, sayang kita sangat dimanfaatkan dengan suatu hutan yang kecil sedang menjana di belakang kampus kita, dan kita ada pelajar bertahun-tahun, kita ada continuously. Saya rasa cabaran yang terletak di atas bahu Dr. Ahmad Fitri sangat besar sekarang, dan dia perlu bau-bau yang gagah untuk menangani perkara ini. Tetapi saya sudah bincang dengan Ahmad Fitri, iaitu kita kena dapat
plan yang terkini daripada unit pembangunan dan kita kena bincangkan perancangan untuk masa hadapan. Sebarang rancangan mesti dibincangkan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Tetapi Siti tahulah, Siti Umar tahulah, yang paling senangnya ialah membuat keputusan di pihak atas dan akhir-akhirnya kita sebagai pelajar, para pensyarah yang akan menanggung penderitaan sebegini. Sad, but that was a reality, Siti Munirah. Dia ada soalan daripada student Prof. Nama dia Ida Farah Ahmad. Soalan dia berbunyi, Assalamualaikum Profesor Datuk, saya bekas pelajar Prof. Tahun 1996 sehingga 1999 di Fakulti Sains Hayat Botani. Saya ingin bertanya sama ada di hutan Simpang Bangi ada dijalankan kajian tumbuhan ubatan. Itu soalan dia. Terima kasih. Saya minta maaf dah lupa tahun 90-an. Ialah tak ingat-ingat nama pun tak ingat, minta maaf. Maklum sajalah. Apa yang berlaku ialah kajian tumbuhan ubatan per se secara terperinci tidak pernah dijalankan. Apa yang pernah dijalankan oleh pelajar saya dulu ialah melihat apa suku kaum temuan yang telah dipindahkan dari hutan Simpang Bangi kepada hutan Simpan Bukit Tunggul. Apa yang berlaku ialah apabila UKM nak dibukakan, suku kaum temuan ini telah dipindahkan kepada Bukit Unggul. Dan apabila Bukit Unggul nak dibangunkan sebagai padang golf dan perumahan, sekali lagi mereka ini telah dipindahkan ke somewhere dekat Kuala Langak sana. Jadi apa yang berlaku ialah pada tahun 80-an gitu, kami sempat ke Bukit Unggul dan berjumpa dengan Tuk Batin dan juga beberapa orang kita kata suku temuan ini dan bertemu ramah apakah pokok-pokok tumbuh-tumbuhan yang telah digunakan oleh mereka sebagai ubatan. Jadi apa yang kami catatkan, saya telah rakamkan dalam paper saya yang 1981 itu. Ada dalam proceeding 1981, species of plant of ethnobotanical potential. Selain daripada yang digunakan oleh orang temuan, orang kampung di pinggir itu di Sungai Tangkas pernah juga Tangkas kan masuk hutan Simpang Bangi mengambil yang biasalah damar yang mereka ambil nibung, mereka ambil rota, mereka ambil palas. Bagi saya untuk kegunaan kecil-kecilan saja. But menjawab soalan itu, tumbuhan yang ubatan tradisi tak pernah dilakukan secara terperinci walaupun Mitragyna speciosa biak-biak ada di hutan Simpang Bangi, tetapi juga Acularia malacensis ada di dalam hutan Simpang Bangi. Ialah jikalau hari nak masukkan Acularia malacensis, apa itu sandalwood itu apa nama gaharu itu sebagai tumbuhan ubatan boleh juga, tetapi ada yang telah dicuri juga. Tapi tumbuhan ubatan secara mendalam tak pernah dilakukan, melainkan satu spesies Cassia alata dari hutan Simpang Bangi yang telah dibuat kajian untuk melihat kesannya ke atas pertumbuhan kulak oleh student. Saya ingat lagi tu. Gelanggang besar. Tu, tapi secara mendalam, secara terperinci tidak ada kajian yang dilakukan. Terima kasih. Soalan ni daripada Encik Vincent ni, pada Encik Vincent dia berkenaan dengan nursery di hutan Simpang Bangi untuk rehabilitation hutan Simpang Bangi ataupun habitat komuniti sekitar. Itu saya tak boleh jawab, itu saya tak tahu tu mengenai dengan nursery tu, tapak semayan itu. Mungkin Dr. Nurani ada sini? Ada, kalau ikutkan dekat kita punya Taman Botani Bangi ni memang ada nursery lah untuk anak benih adalah. Saya ingat Dr. Samsul
pernah membuat satu cadangan untuk mewujudkan tapak semayan itu. Walaupun di belakang rumah kaca itu kita ada suatu petak yang kita namakan experimental plot kan. Itu boleh difikirkan semula untuk sebagai tapak semayan selain pada rumah kaca kita. Minta maaf Datuk, ada terlepas soalan daripada bekas student Datuk Pro Rusia sekejap. Ada terlepas soalan kat pandang. Oi. Dia nak update orchid tu. Itulah tu, dia kata tahniah Pak Teh. Orchidaceae di hutan Simpang Bangi hanya ada 7 spesies dan tiada yang terestrial. Saya rasa perlu buat kajian lanjutan. Itu daripada Prof Rusia lah. Yalah, macam saya kata tadi, terrestrial orchid tak nampak. Yang ada mungkin epifit ajalah. Jadi penyedaraian tidak dilakukan secara terperinci. Dan saya kata tadi ada rekod hanya 5 saja saya so far. Prof Rusia kena hantar askar dia menjelajahi hutan simpang kita ni. But don't expect much lah. Saya rasa tak banyak. Okey, terima kasih Profesor Datuk. Saya rasa memang kita kena tengoklah dari segi orchid ni, sebab kalau yang tengok di herbarium pun memang tak banyak, ada sikit spesies. Saya rasa kalau kita kena tengok balik di lapangan lah, di survey di lapangan, sebab kalau ada ekspedisi sebelum ni pun rasanya tidak ada survey. Pada tahun 2011 terakhir ekspedisi dulu, ekspedisi terakhir yang dibuat, memang rasa tak ada survey berkenaan dengan orchid yang dibuat di hutan Simpang Bangi ni. Dan saya tiba-tiba ada soalan tambahan daripada Dr. Evelina daripada Frame. Ada soalan tambahan. Ditanya, soalan ni tunjukkan kepada saya. Dia kata, Fitri, ada tak rekod Mercinaceae dan Caparaceae di hutan Simpang Bangi? Mercinaceae ni saya rasa ada rekod. Caparaceae saya tak pasti. Tapi kita boleh bincang balik lah. Sebab kalau Adicia saya rasa ada dekat sini. Adicia ada? Adicia ada dekat sini, dan Labicia pun saya rasa ada dekat sini. Labicia pumila ada. Tapi kena check balik lah dari segi rekod, sebab kita punya spesimen kalau hutan Simpang Bangi ni mostly tahun 1970 dan 1980-an lah, sebab lepas tu dah kurang collection dari segi untuk rekod herbarium. Okay, terima kasih kepada yang bertanya tadi. Saya nak sedikitlah promosi siri webinar ni, mengucapkan terima kasih kepada Taman Botani Bangi lah di atas siri penganjuran yang pertama ni ya. Yang pertama yang julung kali dibuat berkenaan untuk menghebahkan apa yang kebagaian biologi yang ada di hutan Simpang Bangi. Ini merupakan siri yang pertama ya. Kita akan buat siri yang kedua dan ketiga ya. Nanti kita akan buat siri sambungan setiap 3 bulan sekali ya. Maknanya yang pertama ni kita bagi kepada kita punya sipu lah pada otai besar kita, Profesor Datuk. Kemudiannya akan ada lagi lah yang lain dari segi aspek sejarah hutan Simpang Bangi secara detailnya nanti, daripada segi aspek fauna semuanya akan ada sesi webinar yang akan datang. Okay, untuk promosi ya, sedikit promosi berkaitan dengan Taman Botani Bangi. Taman Botani Bangi ini telah dilancarkan secara rasminya pada 1 Jun 2022. Di mana Taman Botani Bangi ini dia mempunyai 4 komponen ya, iaitu hutan simpang kekal, mana saya merupakan penyelaras untuk hutan simpang kekal ini. Yang keduanya adalah taman herba, penyerasnya adalah Dr. Nur Akilah. Yang ketiga adalah Taman Paku Pakis, penyelarasnya adalah Dr. Samsul Kamis ya. Dan yang keempat adalah Kompleks Rumah Tumbuhan. Dia punya penyelaras dia adalah Prof. Zamri. Okay, untuk ketua Taman Botani Bangi ini adalah Profesor Madya Dr. Nurani Talib. Dia bukan ketua Taman Botani Bangi. Jika ada sebarang urusan apa-apa soalan lanjutan untuk perbincangan lanjut, boleh berhubung dengan Profesor Madya Dr. Nurani lah. Okay, ada soalan tambahan daripada peserta pada pendengar? Jika tiada, saya akan buat sedikit rumusan lah berkenaan dengan hasil daripada webinar hari ini. Okey, apa yang dapat kita simpulkan daripada kongsian daripada Profesor Emeritus tadi? Kita dapat lihat ya, hutan Simpang Bangi ini adalah sangat penting ya kepada kampus UKM
Dari segi sejarahnya, ia telah digazetkan lebih daripada 100 tahun ya. Benda telah digazetkan pada 1906 dan dia merupakan hutan Dendrocarpa tanah rendah yang masih ada di lembangan Langat, yang masih kekal ya. Dan nama dia dulu dipanggil Reko Woods. Daripada segi komposisi flora yang ada, ia ada spesies bryophyte ni, ada 37 spesies bryophyte, ada 53 spesies pakis, ada juga lichen tapi tidak ada bilangan rekod yang tepat, dan juga tumbuhan tinggi lah yang paling banyak direkodkan di hutan simpan bangi ni. Kalau ikutkan rekod yang telah dibuat oleh kajian dibuat oleh Prof Latif bersama dengan Dr. Jamili yang terbitkan pada tahun 1990, ada lebih kurang 514 spesies tumbuhan tinggi di hutan simpan bangi. Di mana kalau ikutkan mungkin jumlah ini ada pertambahan ya. Itu data daripada tahun 1990 di mana selepas tahun 1990 masih ada lagi kutipan dan juga ada kajian lautan yang dibuat oleh saya lah. Di mana dari segi kalau dalam plot, hutan simpan bangi juga adalah kawasan yang kaya daripada segi jumlah individu pokok, ada lebih daripada 1000, dan jumlah yang direkodkan dalam kajian yang dibuat oleh Prof Latif bersama dengan pelajarnya ada lebih kurang 172 spesies dalam plot 1 hektar untuk pokok yang berdiameter 5 cm dan ke atas. Ini lebih kurang sama ya, walaupun hutan simpan bangi ini adalah hutan yang mengalami perjanaan semula, tapi dari segi jumlah spesies dia hampir sama dengan jumlah spesies yang direkodkan di hutan tanah rendah primer yang lain di semenanjung Malaysia. Okey, untuk seterusnya saya punya rumusan tadi. Hutan simpan bangi juga ada rekod tumbuhan tinggi yang unik ya, seperti Botryopora geniculata ataupun dipanggil putat miang ya, putat miang yang sebelum ini tidak direkodkan tapi kita jumpa ketika kita buat survey lanjutan, kita jumpa di Taman Tengku Pakis lah, dan jumpa putat miang ni adalah Botryopora geniculata ni, putat miang ni adalah spesies yang agak langka di semenanjung Malaysia. Dan yang keduanya adalah Tenstromia magnifica. Ini yang seperti mana yang dibincangkan oleh Profesor Datuk tadi. Ia agak unik ya, sebab spesies ini hanya dia rekodkan di Borneo, di Sarawak. Dan kalau di semenanjung Malaysia ni, ia merupakan rekod baru dan hanya ditemui di hutan simpan bangi. Dan kalau ikutkan survey yang saya buat di hutan simpan bangi ini, walaupun tidaklah begitu detail, hanya ada 3 individu saja yang direkodkan di hutan simpan bangi. Baik, nampaknya kita dah berada di penghujung sesi webinar ni. Pihak penganjur sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pembentang kita Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdul Latif Mohamad atas kesediaan untuk memberikan info maklumat berkaitan dengan hutan simpan bangi kepada kita semua, dan juga kesediaan beliau untuk menjawab sesi soalan-soalan yang dikemukakan oleh para pendengar. Jika tiada apa-apa, saya rasa sampai di sini saja dulu kita punya webinar kita. Kita akan jumpa dalam siri yang kedua nanti, webinar kita yang kedua. Peserta untuk membuka kamera masing-masing ya, sebab kita sebelum terlupa ya, kita ada sesi bergambar bersama dengan peserta. Sekali lagi saya mewakili pihak penganjur, pihak Taman Botani Bangi mengucapkan kemaafan jika ada sebarang kekurangan atau kelemahan sepanjang program ini dilancarkan. Satu buat kemudian yang sesi pertama, untuk sesi kedua